Kembali semula bertemankan saya Dini Ashraf. Dalam Pagi Pertiwi kita nak masuk tentang satu promosi program yang akan berlangsung pada bulan 10 nanti yang akan bertempat di Universiti Sains Islam Malaysia. Berkaitan tentang Convention Fiqh Kesihatan Gender 2019, dan untuk kita nak mengetahui lebih lanjut berkaitan tentang program yang akan dijalankan ini dan apa yang akan ditampilkan, juga keistimewaan dan keunikan di sebalik program convention ini, bertemankan saya dua orang individu yang saya rasa merupakan tulang belakang kepada convention ini. Pastinya di sebelah saya ini ada dua orang doktor. Takut juga ni. Okey, sebab dah lama tak pergi buat check up kan. Okey, di sebelah saya pada ketika ini iaitu Dr. Abdul Rahman bin Dashuki. Yang mana satu, Dr. Abdul Rahman? Yang ini yang merupakan pengurusi iMedic Negeri Sembilan. Juga ditemani dengan rakannya iaitu Dr. Indra Putra bin Asrar yang merupakan AJK iMedic Selangor. Assalamualaikum. Selamat datang kedua-duanya. Terima kasih. Sihat ni? Hari tak bertugas? Hari ini tak bertugas. Larikan diri. Okey, baik, kita nak bercerita berkaitan tentang, sebelum kita menyentuh soal Convention Fiqh Kesihatan Gender ni, saya nak dengar dulu berkaitan tentang iMedic ini dah. Kerana kedua-duanya merupakan daripada iMedic. Melihat kat sini pun Negeri Sembilan Selangor, pastinya di negeri-negeri lain juga ada satu kumpulan besar sebenarnya saya kira. Mungkin berkongsikan kepada kita dahulu daripada Dr. Abdul Rahman, berkongsikan kepada kita berkaitan tentang iMedic ini sendiri. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada pengacara majlis dan juga TV Pertiwi lah. So iMedic ni disingkatan kepada Ikatan Pengamal Perubatan Kesihatan Muslim Malaysia, yang merupakan pertubuhan bukan kerajaan, yang kita berpusat di Selangor sendiri, di Bangi. Dan pertubuhan iMedic ini kita tubuhkan pada 2009, tetapi berdaftar di bawah ROS dalam 2013, dan sekarang ni mempunyai cawangan di seluruh negeri lah, termasuk Sabah dan Sarawak. So kita punya fokus iMedic ini adalah dari aspek kesihatan perubatan sendiri, dan juga aspek-aspek promosi kesihatan, awareness, dan juga hikmat masyarakat dan kemanusiaan. So sekarang ini pengurusi iMedic pengurusi iMedic pusat adalah Prof Azmi lah, yang sekarang merupakan Dean di UIA Kuantan. Ini merupakan iMedic yang kalau kita tahu, mungkin barangkali ramai tak tahu tentang iMedic ini. iMedic sebenarnya sudah berada di serata kawasan Malaysia dan sudah pun mula beroperasi 2009. Secara asasnya sebelum didaftarkan secara rasmi oleh perundangan sebelum itu. Dan dalam masa yang sama juga kita nak berkaitan tentang ni Convention Fiqh Kesihatan Gender ini yang bakal dilangsungkan pada 12 Oktober nanti. Sebab saya lihat kat sini panel-panelnya bukan calang-calang. Dalam masa yang sama juga ianya juga bakal diberikan ucap pertama oleh individu yang cukup terkenal dalam bidang fiqhnya sendiri. Kalau di Malaysia ni kita tahulah, semasa saya tengok Twitter, orang Twitter selalu sangat penat admin kepada kita punya mufti bila persekutuan nak menjawab soalan-soalan berkaitan fiqh dan juga akidah. Kita bercerita soal convention ini, mungkin boleh kongsikan kepada kita Dr. Indra berkaitan tentang convention yang bakal dilangsungkan ini. Mengapa convention ini dipilih ataupun diangkat, ataupun tajuk seperti ini diangkat sebagai satu tajuk utama dalam convention yang bakal berlangsung nanti? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi convention gender fiqh yang kita adakan pada tahun ini sebenarnya merupakan rentetan yang pernah kita adakan pada sebelum-sebelum ini. Sebelum ini kita pernah buat convention seperti neurofiqh yang membincangkan tentang saraf dan otak dan kaitan dengan agama, antara kematian otak dan sebagainya. Antara contoh yang reprofiqh yang menceritakan tentang fiqh berkaitan dengan perempuan, tentang reproduktif. Dan pada kali ini kita bawakan pada tahun ini tentang gender fiqh. Sebab apa kita bawa tentang gender fiqh? Kalau kita tahu tahun ni banyak isu-isu yang timbul seperti LGBT, seperti penerimaan terhadap golongan-golongan LGBT, dan naiknya NGO yang memperjuangkan golongan LGBT ni. Sebelum ni, sebelum zaman-zaman media sosial, Facebook dulu tak ada, Twitter semua tak ada, kita kurang sikit dengar. Tapi bila zaman dah makin maju, makin moden, jadi kita dapat dengar suara-suara golongan minoriti ni, dia semakin lama semakin naik, dan semakin lama kita tengok macam ada orang ingin mengiktiraf golongan LGBT. Kita tengok sekarang ni dia bukan setakat LGBT lah, ada dah pelbagai orientasi seksual yang kita boleh kata sesat dan menyesatkan lah, yang dibawakan daripada barat. Ya. Jadi kita menjadi satu persoalan untuk kita, adakah kita nak menerima di Malaysia dengan budaya ketimuran, dengan budaya Melayu dan Islam, adakah kita nak menerima budaya seperti LGBT inilah. Jadi disebabkan itu kita cuba
kita cuba memikirkan jalan penyelesaian macam mana nak bantu golongan ataupun lebih lagi orang Melayu Islam sendiri yang dah terjebak dengan pelakuan kecelaruan gender macam ni lah. Kira diorang tak tahu, kadang-kadang ada antara mereka, ini perkongsian daripada orang yang pernah terlibat dengan golongan LGBT, ada antara mereka yang ingin berubah tapi tidak tahu ke mana mau pergi, tidak ada jalan. Jadi antara salah satu langkah yang kita ada adalah golongan NGO yang terlibatlah, antara iMedic, Wafiq dan sebagainya. Dan antara yang lain kita cuba adakan gender fix pada tahun ini untuk kita cuba merungkaikan ataupun mencari jalan penyelesaian bagaimana nak membantu golongan inilah. Jadi dari situlah lahirnya gender fix, di mana kita akan membincangkan tentang kecelaruan gender dan orientasi seksual mereka lah. So bagi gender fix pada tahun ini kita dah menjemput beberapa panelis yang sebenarnya pakar dalam bidang ini. Nanti kita nak bincang berkaitan tentang panelis siapa yang bakal menjadi antara panel-panel dalam convention ini. Saya nak berbalik pula kepada Dr. Abdul Rahman. Kalau saya melihat di sini gender fix ini ada dua elemen yang diletakkan. Pertama, elemen berkaitan tentang sains kesihatan. Dalam masa yang sama juga ada elemen berkaitan tentang agamanya sendiri ataupun persoalan tentang agama, kerohanian. Mungkin boleh kongsikan kepada kita tentang penceriaan elemen yang ditampilkan dalam convention ini yang menyebabkan convention ini lebih unik berbanding dengan sebarang bentuk perbincangan atau wacana berkaitan tentang isu LGBT yang lain. Seperti Dr. Indra cakap, nyatakan tadi bahawa kita membawa konsep sebelum-sebelum ini pun, iaitu kita menggabungkan dua konsep utama. Yang pertamanya iaitu konsep kesihatan dan perubatan dan konsep fit agama itu sendiri. Bagaimanakah kedua-dua elemen ini kita mampu untuk selarikan dengan satu penilaian yang lebih kita rasakan dekat kepada pendekatan agama yang kita mahu menjadikan resolusi yang utama lah. Cuma keunikan gender fix kali ini adalah kita merungkai isu kecelaruan gender dan juga orientasi seks ini secara holistik, secara dari sudut kesihatan perubatannya, psikologi, ya, dia menyentuh juga, kita bawa juga panel yang membawakan isu dari sudut parenting, bagaimanakah kita ingin ibu bapa tahu anak-anak mereka ini yang terdedah kepada ancaman dan juga pemikiran yang kita katakan songsang ini, dan juga begitu juga dengan isu hak asasi manusia yang sering dilaungkan oleh pihak-pihak inilah. So dua elemen ini kita teruskan kerana kita rasakan bahawa memberikan orang kata apa tu tarikan kepada orang luar lah, bukan sekadar daripada pegawai-pegawai kesihatan perubatan, tapi juga pada guru-guru, pada kaunselor, kepada ibu bapa juga. So kita rasakan convention ini sesuai lah untuk semua peringkat. Kalau saya melihat kembali di atas poster ni, kalau anda melihat di skrin kaca TV anda sendiri, pada kita ini kita ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5. Awalnya sebelum kita ada forum, selepas itu yang menampilkan pelbagai latar belakang. Saya nak menyentuh tentang yang pertama itu dulu. Ada 5 plenary ini. Mungkin boleh kongsikan kepada kita kemahiran masing-masing ini sehingga mereka ini dipilih dan tajuk mereka ini dijadikan sebagai tajuk utama dalam perbincangan convention ini. Okay. Seperti mana kita tahu, kita tengok poster di skrin TV. Seperti Dr. Salmiah merupakan pakar pakar perubatan keluarga di Seremban yang begitu aktif di dalam menangani isu HIV yang kita tahu sekarang ini statistik memang menunjukkan bahawa peningkatan kes HIV itu berlaku pada golongan-golongan yang terlibat dengan aktiviti seksual songsang ini. Dan Dr. Salmiah memang begitu orang kata apa tu berpengalaman untuk handle lah, untuk menangani isu ini dari aspek kesihatan, management, perawatan dan sebagainya. Begitu juga dengan Prof Madia, Dr. Siti Aisyah daripada UPM yang selalu kita dengar di kaca TV berkongsi berkaitan dengan psikologi ibu bapa, psikologi masyarakat bagaimana ingin berhadapan dengan masalah LGBT ini, gender euphoria dan sebagainya. Saya rasa Prof adalah antara yang paling tepat untuk bercerita berkaitan ini. Dan saya melihat juga bukan sekadar itu saja, ada berkaitan tentang isu perundangan yang dibawa juga. Mungkin barangkali nak kongsikan kepada kita dalam konteks perundangannya, barangkali sedikitlah, kita tak nak bercerita semua kan. Sedikit apa yang barangkali akan disentuh dalam isu perundangan ini sendiri. Ya. Kalau dari sudut perundangan, ialah kalau kita cerita sedikitlah, kalau nak tahu lebih lanjut kita
saja kita kena datang kan. Sikitlah apa yang akan disentuh, isu-isu yang akan disentuh. Ya, untuk isu ni kita jemput saudari Fatihah Ilani lah, merupakan Ketua Biro Undang-Undang daripada Wafiq, yang akan membincangkan dari sudut hak asasi manusia dan juga tentang agama lah. Jadi hak asasi manusia, kadang-kadang ada yang mereka mengatakan, ini adalah hak kami untuk menukar jantina contohnya. Ini adalah hak kami untuk menjadi dari perempuan menjadi lelaki ataupun lelaki menjadi perempuan. Itu adalah hak kami, hak manusia kami, hak asasi kami. Ia ibarat seperti ini adalah makanan kami. Jadi persoalan dekat sini adalah adakah persoalan yang akan dijawablah, adakah hak asasi ini boleh diterima di Malaysia ataupun diterima di negara kita kata negara Islam ataupun diterima oleh seorang Muslim kan. Jadi persoalan ini memang saudara Fatihah ini akan menjawabnya di convention nantilah. Ini persoalan-persoalan paling banyak ditanya oleh masyarakat kita lah. Kerana bila sebut hak ni semua orang cakap pasal hak. Sebab saya tambah sikit, kadang-kadang ada orang mencadangkan, saya bagi contoh, ada orang mencadangkan ini kan hak dia orang untuk untuk bekerja, untuk makan dan minum di Malaysia, tak ada masalah. Tapi hak untuk menjadi seorang LGBT, adakah kita perlu sampai tahap kita buat satu tandas khas untuk golongan LGBT. Di situ LGBT kan. Adakah sampai perlu tahap tu, ataupun ada yang mencadangkan sampai tahap kita perlu bina masjid LGBT. Adakah perlu sampai tahap tu? Kita akan bincangkan dalam convention nanti. Itu cukup menarik tu, sebab saya tengok juga ada isu pasal masjid tadi tu. Sebab ada orang buat perbandingan Malaysia dengan negara Indonesia yang dilakukan dalam konteks ini. Dan selain daripada itu juga, saya nak melihat tentang ada forum yang berkaitan tentang antara pendekatan dan penyelesaian. Dalam forum ini mungkin boleh kongsikan juga kepada kita apa yang ingin dicapai setidak-tidak, sebab ada perkataan pendekatan dan juga penyelesaian. Apa yang sebenarnya ingin dicapai dalam forum tersebut? Baik, untuk forum kali ini kita bawakan panelis-panelis yang memang hebat-hebat. Antaranya Dr. Izwan daripada JAKIM, yang kita tahu pusing seluruh negeri untuk memberikan pendedahan tentang masalah ini. Kemudian kita ada Dr. Rotin Nizam lah, daripada UIA juga, iaitu saya sempat bersama dengan beliau sebelum ni. Dan juga kita bawakan khas, iaitu saudara Al-Hushairi daripada Hijrah Republic, iaitu pertubuhan bukan badan kerajaan lah, yang membantu golongan-golongan LGBT ini yang ingin pulang ke pangkal jalan. So forum ini kita akan bincang, kita akan rungkaikan bahawa bagaimanakah penyelesaian kita sebagai masyarakat, sebagai ibu bapa jika kita berhadapan dengan masalah ini. Bukanlah kita nak katakan bahawa kita perlu mendiskriminasikan golongan ini, tetapi kita ingin membantu mereka supaya mereka ini pada akhir nanti akan jumpa ke pangkal jalan yang saya rasa semua orang dekat dunia ni bila dah sampai satu tahap umur, mereka akan mencari jalan pulang. So kita berkongsi pengalaman dengan mereka, bagaimanakah mereka punya pengalaman bersama dengan golongan-golongan ini, mungkin merawat ataupun membimbing golongan-golongan LGBT sebelum inilah. Dr. Indra, untuk program convention ini mungkin ada yang tertanya di luar sana juga berkaitan tentang adakah cara program ini dilaksanakan secara bilateral, maksudnya penonton pun boleh bertanya kepada panel ataupun ini satu hala saja? Untuk program pada kali ini, sekadar sekarang ini kita cuma satu hala, tapi kita cuba dalam forum kita cuba untuk jadikan ia satu perbincangan lah. Kerana program kita pada satu hari ini memang pack, 5 plenary. 5 plenary dalam satu hari tak cukup ni, kena sampai malam. 5 plenary dan disambung pula dengan forum. Jadi kita daripada pihak AJK memang cuba menyusun supaya ada sedikit perbincangan dan ada sedikit tukar pendapat. Sebab saya pasti ada ramai orang daripada pelbagai pertubuhan, pelbagai latar belakang sebenarnya ingin bertanya lebih lanjut jika ada apa-apa masalah yang berkaitan dengan isu yang kita bawakan pada kali inilah. Dan daripada masa saya juga, saya nak tahu berkaitan tentang kita tak naklah convention ini berakhir seperti itu sahaja, yang tidak ada follow up-nya atau dikemaskininya. Mungkin boleh kongsikan juga kepada kita berkaitan tentang kebarangkalian selepas ini, selepas habis convention ini ada timbal balik ataupun penyusunan semula untuk melihat hasilnya, ataupun setidak-tidaknya di hujung itu nanti ada satu keputusan yang disepakati untuk dirungkai ataupun diselesaikan dan dibawa pulang oleh masyarakat ataupun penonton-penonton pada hari itu. Okey. Pada akhir program nanti kita akan buat satu resolusi yang di mana membincangkan bahawa apakah kesimpulan yang kita boleh dapat daripada convention tersebut, dan pulang masing-masing bersama agensi, sama ada agensi kerajaan atau bukan kerajaan, untuk kita sama-sama menggembeling tenaga untuk cuba mengatasi
masalah yang kita rasakan dengan dunia yang lebih terbuka sekarang ini, untuk kita memastikan bahawa implikasi kepada permasalahan ini ataupun cabaran ini kita mampu untuk membendung dengan lebih baik dan lebih holistik. Maksudnya lebih orang kata lebih sempurna lah. Betul. Dan iMedic sendiri kita akan terus committed untuk sebelum ini pun kita akan rancak dengan promosi, antaranya kita akan pergi ke sekolah-sekolah untuk memberi penerangan tentang pendidikan dari sudut pendidikan seksual, iaitu bahayanya LGBT, antaranya lagi bahaya say no to zina. Betul. Dan ini kita buat di seluruh negeri. iMedic sendiri turun bersama-sama dengan pihak sekolah, terutama di pihak sekolah daripada awal lagi. ya betul, untuk kita dedahkan pada mereka this is cabaran. Ini adalah cabaran generasi yang terpaksa ditempuhi oleh mereka, dan bukan sebelum-sebelum ini mungkin generasi kita punya mak ayah, datuk nenek kita tak ada masalah sangat untuk masalah ini, tapi dengan dunia yang lebih mencabar ini, anak-anak kita, cucu-cucu cicit kita akan menghadapi masalah ini, dan kita harapkan mereka boleh hadapi dengan satu orientasi pemikiran yang betul dan tepat mengikut kita punya kehendak agama. Sedikit di penghujung ini, mungkin kedua-duanya dalam berbakilan seorang salam beliau dalam 30 saat macam tu kan. Kita ada sedikit lagi masa lagi ni nak kongsikan kepada di luar sana yang berminat untuk bersama-sama bagaimana mereka boleh mendaftarkan diri mereka pada aktiviti yang akan berlangsung pada 12 Oktober ni nanti. Kongsikan. Untuk sesiapa yang berminat untuk menyertai convention pada kali ini, anda boleh follow iMedic punya Facebook lah, ataupun boleh pergi, kita ada sebarkan juga melalui WhatsApp dan Telegram poster-poster kita, dan kita ada link yang kita letakkan di situ, boleh tekan dan daftar lah. Antara lain boleh hubungi saya sendiri sebagai AJK pendaftaran pada kali ini, dan jika ada apa-apa persoalan boleh tanya saya direct lah. WhatsApp saya pun boleh, tiada masalah. InsyaAllah. Jadi kat sini sekarang kita ada promosi sebenarnya. Sebelum ada yuran dikenakan, cuma ada promosi itu. Yes. Sebelum 19 September 16 September ini, bagi sesiapa yang berminat, kita akan bagi promosi RM60 untuk orang dewasa, berbanding bayaran yang sebenar RM80 lah. Untuk pelajar RM40, dan kita ada promosi jika ada agensi ataupun jabatan-jabatan kerajaan dan bukan kerajaan yang ingin hantar secara bandel, 40 orang ke atas, satu bas nanti kita akan bagi lebih lagi promosi RM50 bagi satu kepala. Cukup murah tu untuk satu program cukup padat dan sedikit daripada Dr. Rahman sendiri untuk mereka. Kenapa perlu pergi? Terutamanya mereka yang punya locus ataupun mereka yang punya interest part dalam isu ini. Okey. Saya menyeru kepada semua pengamal perubatan, kesihatan, kaunselor, guru-guru, ibu bapa hadir ke convention ini kerana apa? Ini adalah salah satu ilmu yang baru yang kita akan belajar mengenai cabaran dan juga obstacle yang kita akan hadapi, mungkin bukan sekarang, tapi mungkin di masa hadapan, apabila berlaku ke atas diri kita, rakan-rakan kita, keluarga terdekat kita mampu menyelesaikan dengan lebih baik. Persediaan itu perlu ada dan perlulah hadir ke convention ini untuk mendapatkan ilmu itu. Betul. Kita ucapkan berterima kasih kepada kedua-duanya, iaitu Dr. Abdul Rahman bin Dasuki, juga Dr. Indra Putra bin Asrar, merupakan kedua-duanya daripada iMedic, seorang daripada iMedic Negeri Sembilan dan seorang daripada Negeri Selangor, dalam kita mempromosikan program convention Fake Gender Fit yang akan berlangsung pada 12 Oktober nanti. Ramai-ramai untuk sama-sama menghadiri dengan anjuran cukup berpatutan, dengan ilmu daripada orang yang bukan calon-calon orang. Anda pasti akan dapat membawa satu ilmu yang cukup baik terhadap diri anda juga sesiapa yang berada di depan anda. Kita nak berjalan seketika. Lepas ini kita akan kembali semula.